Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Berita Dunia RTM. Krisis wabak corona berisiko menarik kira-kira 60 juta penduduk dunia terjerumus ke kancah kemiskinan melampau sekaligus memusnahkan segala usaha yang telah dilaksana dalam menghapuskan kemiskinan sejak 3 tahun lepas. Presiden Kumpulan Bank Dunia David Malpass berkata pihaknya menjangkakan ekonomi dunia menguncup sebanyak 5% tahun ini dengan negara-negara miskin berdepan kesan ekonomi paling teruk. Malpass menggesa negara-negara penderma untuk meningkatkan bantuan dua hala bagi membantu pemulihan negara miskin kerana usaha Bank Dunia semata-mata tidak memadai. Emirat Arab Bersatu UAE berjaya melaksanakan penerbangan kemanusiaan membawa bekalan perubatan bagi membantu Palestin memerangi pandemik COVID-19. Jurucakap Etihad Airways berkata syarikat penerbangan UAE itu berjaya melaksanakan penerbangan kargo pertama dari Abu Dhabi ke Tel Aviv di Israel semalam. Penerbangan ke Israel berikutan negara haram itu mengawal pintu masuk ke wilayah Palestin. UAE membawa 14 tan bantuan perubatan segera termasuk peralatan perlindungan diri PPE dan 10 ventilator. Palestin berdepan hampir 400 kes COVID-19 termasuk 2 kematian. Di Mali, Presiden Ibrahim Boubacar Keïta memberi keampunan kepada 400 banduan sebagai usaha mengekang penularan COVID-19. Antara mereka yang dibebaskan, ulama Bandiogo Dombia yang sedang menjalani hukuman penjara 2 tahun. Menurut Menteri Keadilan Malik Coulibaly, kesemua banduan kecuali Dombia pada awalnya dijadual dibebaskan pada Januari 2021. Pembebasan banduan terlibat secara tidak langsung membantu mengurangkan kesesakan di dalam penjara. Kerajaan Sepanyol bercadang mendapatkan kelulusan Parlimen bagi melanjutkan status darurat selama 2 minggu lagi sehingga 7 Jun depan. Perintah darurat di Sepanyol dijadual tamat pada 23 Mei dengan Perdana Menteri Pedro Sanchez sebelum ini juga pernah mengumumkan mahu memohon pelanjutan untuk tempoh sekitar sebulan lagi. Tetapi kerajaan mengurangkannya kepada 2 minggu sebagai usaha memastikan ia berupaya mendapat sokongan dalam kalangan 350 anggota Dewan pada pengundian hari ini. Tanpa sokongan untuk melanjutkan tempoh darurat, jurucakap kerajaan Maria Jesus Montero bimbang negara itu tidak mungkin punya kapasiti melakukan sekatan pergerakan. Manakala pengorbanan semua pihak akan menjadi sia-sia. Di Amerika Syarikat pula, Setiausaha Perbendaraan Steven Mnuchin mengakui bimbang kesan ekonomi negara itu akibat COVID-19. Ekonomi negara maju itu berisiko mengalami kerosakan kekal jika sekatan pergerakan yang diambil untuk memerangi wabak terus berpanjangan. Laporan dari Britain pula menyebut sejumlah 2.1 juta warganya menuntut faedah pengangguran pada April lepas. Peningkatan permohonan sehingga hampir 70% berbanding bulan sebelumnya itu susulan penularan virus yang turut menjejaskan pasaran buruh. Kes COVID di seluruh dunia kini menghampiri angka 5 juta dengan lebih 94,000 lagi kes baru dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Jumlah korban bawah 325,000. Sementara itu, 6 kes positif COVID-19 dikesan dalam 3 kelab Liga Perdana Inggeris selepas pemain dan kaki tangan disaring sebelum permulaan kembali sesi latihan mulai semalam. Kenyataan Liga menyebut seramai 748 pemain dan kaki tangan kelab menjalani ujian saringan berkenaan pada Ahad dan Isnin lalu. Susulan ujian kesihatan berkenaan, mereka yang positif COVID-19 perlu menjalani tempoh kuarantin sukarela selama 7 hari. Kelab-kelab EPL telah memulakan latihan dalam kumpulan-kumpulan kecil selepas protokol langkah keselamatan kesihatan ditandatangani Isnin lalu. Akhir sekali, Botswana sedang menyiasat kematian misteri 12 ekor gajah di pedalaman terkenal negara itu di Okavango Delta. Kementerian Pelancongan menolak kegiatan pemburuan haram sebagai punca kematian kerana gading haiwan berkenaan tidak hilang. Ia ditemukan masih bersama-sama dengan bangkai haiwan itu yang dijumpai di 2 perkampungan pada minggu lepas. Siasatan kini dilaksana bagi mengesan kemungkinan lebih banyak lagi kematian haiwan tersebut.
Sekian berita yang disunting oleh Afendi Haji Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Jangan suka-suka balik ke kampung tanpa kebenaran polis. Anda boleh diarah berpatah balik. Assalamualaikum.